Baik buruk pengulangan. Okey, dalam buku yang sama, Erti Beragama yang Hilang, karangan Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, pada muka surat 149 dan 150, ada dibawakan satu kisah. Aku baca dulu kisah tu. Kalau kita tanyakan kepada mana-mana jurulatih sukan, semua akan mengatakan repetition is the mother of success. Okey. Antara contoh kejayaan latihan berulang-ulang yang paling hebat pernah saya saksikan ialah penyalaan obor Olimpik Barcelona pada tahun 1992 menggunakan anak panah. Busur dipanah dari bawah ke dalam obor yang terletak agak jauh dari pemanah. Perasmian itu merupakan perasmian paling dramatik dari aspek kemahiran manusia yang pernah saya saksikan. Pemanah tersebut telah berlatih memanah berulang kali dan berjaya lebih daripada 100 kali sebelum perasmian sebenar. Ajaib. Apabila kita mahu berjaya, kita wajib ulang benda-benda penting sebegini. Akan tetapi, ada satu kesan sampingan daripada pengulangan, iaitu akhirnya kita lupa tujuan dan sebab kita melakukannya. Ia bertukar menjadi perbuatan subconscious, bawah sedar. Memandu kereta melalui jalan yang sama setiap hari juga boleh jadi perbuatan bawah sedar. Begitu juga dengan ibadah kita. Pengulangan sepatutnya berjaya memupuk nilai-nilai tertentu dalam diri kita, tetapi kadang-kadang kita terlupa dan jadi terbiasa, lalu kita terpesong sedikit daripada tujuan melaksanakannya. Bab kata Syekh Fathi Yakan, ibadah seorang Muslim mestilah ibadah yang hidup. Poin ni adalah baik buruk pengulangan. Baiknya kita mengulang sesuatu adalah dia akan buatkan kita better at it lah. Practice makes perfect. Ataupun kalau kita ulang benda tu tiap-tiap hari, kita akan cakap kita boleh buat. Kadang-kadang tu tutup mata pun boleh buat lah. Macam tu lebih kurang. Yang buruknya dari segi pengulangan ni adalah bila kita dah terlampau duk buat dah, dia dah jadi second nature kita. Dia dah jadi macam tak ada apa, standard lah, biasa. Persoalannya sekarang ni, ibadah kita tiap-tiap hari, macam mana yang disebutkan dalam buku ni jugalah, puasanya, semayang, sehari kita semayang 5 kali, 5 waktu. Puasa pula setahun sekali, setahun sebulan duk puasa. Okey, baik. Lama-lama kita jadi kontang. Sebab macam aku sendiri pun, bila kita semayang, ya memang at one point kita akan tahu, kita akan belajar maksud bacaan dalam semayang. Kita tahu Allahu Akbar tu apa, kita tahu baca Al-Fatihah sampai daripada mula sampai habis, kita tahu Alhamdulillahirabbil alamin, kita tahu maksud dan sebagainya. Cuma at one point benda tu akan lalu saja. Kira macam nilai tadabbur, nilai in awe of Allah's word ni, dia macam akan hilang. Kiranya macam pelan-pelan. Mula-mula tu khusyuk, okey. Lepas tu kurang dan sebagainya. Jadi sekarang ni aku bukanlah aku nak berbeza dengan Ustaz Azizah dan sebagainya. Tak, aku setuju dengan dia dalam poin ni, aku setuju. Aku pernah dengar juga, ada juga ustaz yang mengatakan macam duk ulang belajar semayang je tiap-tiap tahun. Duk ulang belajar yang tu je, duk belajar. Kira mengaji, belajar semayang. Kira mengaji, belajar semayang. So macam kritikan daripada ustaz tu, kau rasa macam betul juga. Dia fokus sangat dekat belajar. Dia belajar fiqh yang sama aja, akidah tak belajar. Benda-benda yang penting tu, yang lain tafsir Quran semua tu tertinggal, duk belajar pasal semayang. Padahal fiqh ni simple, belajar lepas tu teruskan je lah. Aku nak ambil satu pendekatan, aku nak cuba bersederhana dalam dua-dua, nak meraihkan kedua-dua kritikan ni. Okey. Cara bagi aku lah, setakat yang aku faham, bersederhana dalam part ni macam mana. First, belajar fiqh. Mungkin dulu kita belajar fiqh macam lain, sekarang kita belajar fiqh macam lain. Okey, fine. Tapi cari ilmu fiqh yang baru tu, ataupun yang baru untuk kita tu, ilmu fiqh yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, yang lebih mendapati. Contoh semayang, kita cari macam mana Nabi semayang. Kita renew balik ataupun kita revise balik cara kita semayang. Itu penting. Okey. Tapi pada masa yang sama, jangan duk fokus sudah benda tu. Kalau kita dah master, okay, kita dah dapat dah, at one point kita dah dapat dah, fine. This is how Nabi Muhammad SAW semayang. Okey, kita dah belajar, kita dah pergi kelas, fine, kita dah tahu dah, kita improve. Pada masa yang sama, ilmu tafsir, ilmu belajar pasal tauhid, akidah apa semua ni, still kita kena refresh, kita kena pergi cari. Kita tahu kelompongan diri kita dekat mana. Kita tak tahu bahasa Arab, kita tak reti
maksud Quran, kita tak faham tafsir, kita tak faham akidah, banyak benda dalam akidah yang kita tak kerti dan sebagainya, belajar still ongoing belajar. Mana-mana yang kita dah tahu pasal fiqh, jangan duk fokus fiqh saja. Itulah poin aku, jangan duk fokus fiqh saja. Fiqh memanjang, akidah tak. Misalnya kita kena seimbang. Kita tahu mana satu benda yang kita lompong, kita tahu mana satu bidang yang patut kita study lebih untuk kita top up diri kita ni, supaya pengulangan yang kita duk buat tu, pengulangan yang kita duk buat tu, dia tak bawa mai kesan-kesan buruk kat kita. Cuba bayangkan kalau macam kita mengulang baca dekat dalam sembahyang, kita mengulang Fatihah, betul, tapi pengulangan kita yang dulu kita tak tahu maksud, sekarang kita dah tahu maksud. Pengulangan tu ada berbeza, dia bawa satu nilai tambah. Cuba bayangkan kalau macam kita mengulang baca surah dekat dalam Al-Quran, dulu kita baca surah lain, sekarang kita baca surah lain, surah yang lagi panjang. Pengulangan tu bawa satu nilai tambah. So macam bagi aku, kita nak seratakan ataupun kita nak sederhanakan benda ni, belajar semua bidang dalam agama, fiqh, tauhid, tafsir, semua setakat kita mampu, dan kita minta dekat Allah Ta'ala supaya jangan bagi kita ni boring, ataupun jangan bagi kita ni rasa macam bosan, ataupun kita dah rasa macam biasa dah dengan ibadah-ibadah ni, tanpa kita boleh rasa lazat sedap dia tu tak mana. Yang tu benda yang aku nak komen lah daripada pembacaan aku tentang buku ni, dalam isu baik buruk pengulangan yang aku sebut tadi. Wallahualam. So macam mana? Hampa suka dengan video-video yang hampa tengok dekat dalam page kami? Suka dengan video ni yang hampa tengok ni? So kalau suka, kalau rasa ada manfaat, tolong like, tolong share, dan tolong panjang-panjangkan lagi kepada semua kawan-kawan, supaya manfaat tu boleh bukan takat apa saja dapat dekat orang lain juga. Dan jangan lupa kami Facebook Surgeon ada YouTube channel, tolong subscribe, boleh follow dekat Twitter, boleh follow juga dekat Instagram. Mudah-mudahan ada manfaat dan hampa tumpang jugalah manfaat yang kami sampaikan tu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buku surgeon, analyze, scrutinize, criticize, insya-Allah.